Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari anak murid saya. Semua ada, semua sihat. Ada ke? Sehat, Ada tapi orang saya ke tu? demam. Demam. Saya cuba buat kelas seringkas yang boleh. Nanti Bella boleh rehat, okey? Alia okey? Saya tak dengar suara Alia. Saya okey. Aina Amira ada? Aina Amira tak ada lain. Lain. Pelajar saya semua cukup? Semua hadir? Cukup, Puan. Okey. Sebelum saya mulakan kelas saya nak cek dulu. Sekarang kan kita online kelas kan. Saya harap mungkinlah kelas online ni macam membosankan sikit lah, duduk je kan tengok laptop. Tapi saya harap semua dapat berikan perhatian sekejap 30 minit je saya mengajar. Saya mengajar secara ringkas. Kemudian saya harap tak ada yang tidur ataupun tak ada yang main telefon Saya minta awak punya kerjasama sikit sekejap je. Okey boleh semua? Boleh Puan. Boleh. Okey. Sebelum saya bagi tahu tajuk saya hari ini, saya nak tahu dulu. Ada sesiapa tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi perhubungan? Ada yang tahu apa yang maksud komunikasi perhubungan? Atau memang tak pernah dengar pun komunikasi perhubungan tu apa? Pernah. Tak pernah. Tak pernah. Nanti saya terangkan. Okey, dalam slide saya. Seterusnya, tajuk hari ini saya nak mengajar awak mengenai amalan komunikasi perhubungan. Apa yang dimaksudkan amalan komunikasi perhubungan ni? Dalam amalan komunikasi perhubungan ni, nanti saya nak ajar awak apa itu yang dimaksudkan dengan komunikasi perhubungan yang berkesan. Macam mana kita nak tahu komunikasi kita jalankan tu berkesan tak? Macam contoh, saya sekarang ni, saya sampaikan maklumat dekat awak. Macam mana saya nak tahu pelajar saya ni faham atau tak apa yang saya ajar dekat awak? Sampai tak apa yang saya nak awak faham tu. Nanti di akhir pembelajaran saya tengoklah awak semua faham ke tak apa yang saya ajar. Okey hari ni. Yang kedua saya nak ajar mengenai saluran apa yang kita gunakan dalam kita nak sampaikan kita punya komunikasi dekat orang. Yang ketiga kita nak belajar ni kemahiran komunikasi perhubungan. Kemahiran apa pula yang kita kena mahir dan bila kita nak buat komunikasi ni. Hari sekali saya ajar mengenai tata cara berkomunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi sampai orang tu faham dan apa yang kita sampaikan tu berkesan. Supaya orang tu boleh tangkap dan boleh memberi maklumat balik dekat apa yang kita sampaikan. Okey. Kemudian saya harap pelajar-pelajar saya nanti dia dapat fahami dengan mendalam apa yang dimaksudkan apa yang saya telah pelajari hari ini. Okey, boleh semua? Boleh Puan. Boleh. Semua ada lagi dengan saya? Tak ada yang dah tidur? Ada. Okey. Boleh saya sambung? Boleh. Boleh. Kalau awak tengok dekat slide saya sekarang ada apa? Saya tulis amalan komunikasi perhubungan kan? Betul. Ya. Dan saya sambung. Yang pertama, macam saya cakap tadi, saya nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan ni kan? Saya nak minta Nabila baca boleh? Nabila ada? Kejap. Okey, boleh. Komunikasi berkesan ialah yang pertama penyampaian maklumat dengan mudah diterima oleh pendengar atau penerima. Yang kedua, membolehkan maklumat diterima serta dapat memberikan makluman balas terhadap mesej yang disampaikan. Okay, terima kasih Nabila. Awak faham tak? Faham. Nabila faham? Faham? Faham. Saya belum terangkan lagi. Bas je Nabila. Saya suka pelajar macam ni. Ya. Kalau macam tu, kalau Nabila dah faham, saya tak perlu terangkan ke? Boleh terangkan lagi lebih dalam. Okey, dekat sini maksud dia macam ni. Apa? Penyampaian maklumat dengan mudah diterima oleh pendengar dan penerima. Membolehkan maklumat diterima serta dapat memberi makna balas terhadap mesej yang disampaikan. Okey, untuk poin pertama ni maksud dia bila kita nak berkomunikasi dengan orang, janganlah kita guna bahasa yang kita seorang je faham, orang lain tak faham. Contoh seorang ni dia
fasih bahasa French, bahasa France kan. Tapi dia nak bercakap dengan orang yang tak faham bahasa France. Takkanlah dia nak guna bahasa France dekat orang ni kan. Contoh macam saya hanya mahir bahasa Inggeris. Takkan saya nak mengajar awak semua dengan bahasa Inggeris kan. Tak semua orang mahir bahasa tu. Betul tak? Betul. Okey, itulah maksud dia penyampaian maklumat dengan mudah diterima oleh pendengar dan atau penerima. Okey, seterusnya membolehkan maklumat diterima serta dapat memberi maklum balas terhadap mesej disampaikan. Bila kita guna bahasa yang mudah difahami ataupun cara kita sampaikan maklumat tu dengan mudah, maksudnya tiada kiasan, tiada maklumat tu tiada putar belit, mudahlah orang tu nak terima. Tak adalah orang tu macam bertanya-tanya apalah sebenarnya dia ni nak sampaikan. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah. Sekarang ni kita dalam pekerjaan ni, dalam sebuah kilang mungkin, okay, ada supervisor dan ada pekerja bawahan. Supervisor ni dia nak bagi arahan dekat pekerja bawahan ni, tapi dia pula tulis, dia hantar macam, dia bercakapnya macam dia, Ahmad, nanti tolong buat tu. Dia tak cakap, okay, nanti tolong betulkan mesin ni, macam tu. Dia kata buat tu je. Macam mana Ahmad tu nak tahu kan? Betul tak? Betul. Lagi satu contoh. Pekerja luar, maksudnya pekerja warga asing kan. Pekerja warga asing ni tak semuanya fasih bahasa kita. Takkan kita nak guna bahasa, contoh macam warga asing, maaflah saya kata kalau Bangla. Takkanlah kita nak guna bahasa Bangla, tak semua yang faham bahasa Inggeris kan. Takkan kita nak guna bahasa Inggeris atau takkan kita nak cakap bahasa Arab dengan orang Bangla. Betul tak? Kita kena tengok keadaan. Macam mana situasi waktu tu. Takkan kita nak guna bahasa yang diorang tak faham. Macam mana komunikasi tu nak berkesan. Okay. Kat sini setakat ni boleh faham sebelum saya teruskan? Wah. Okay. Seterusnya, kat sini kita ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi ni pula terbagi kepada dua. Yang pertama kita ada lisan, yang kedua kita ada oral. Lisan ni macam mana? Lisan ni kita adalah bahasa apa yang kita gunakan. Macam tadi saya cakap, bahasa ni amatlah penting bila kita nak communicate dengan seseorang. Sebab kalau kita bahasa ni pun kita dah guna bahasa ni orang lain tak faham, macam mana komunikasi tu nak berkesan kan? Okay, yang kedua kita ada oral. Oral ni macam mana pula Nabila? Kalau awak tengok gambar tu apa yang awak faham? Oral ni dia menulis surat. Oh, menulis surat. Okay, kalau itu yang awak faham. Okay, tapi sekarang kita dah kurang guna surat tu. Sebab surat ni dah semakin tak relevan. Kenapa saya kata tak relevan? Bukan saya kata surat tak guna, Sebab dia langsung zaman diguna. Bukanlah apa juga, sebenarnya kita ikut perkembangan teknologi sekarang. Kita boleh hantar surat, tapi contoh Nabila ni dapat tawaran bekerja ni, tapi surat tu sampai lambat pula. Dan bila surat sampai dekat Nabila, contoh surat ni nak Nabila lapor diri pada 30 November 2023, tapi surat pula sampai dekat Nabila 2 Disember 2023. Kan dah terlepas tarikh lapor diri. Sebab tu kita dah kurang lah guna surat sebab dia macam satu lambat. Mungkin surat yang nak dihantar tu salah alamat. Dah tak sampai dekat Nabila. Sekarang yang oral dekat sini kita maksudkan mungkin kita hantar mesej di WhatsApp, Telegram, Instagram, apa lagi aplikasi yang awak tahu yang kita boleh hantar maklumat. Hello? Ya Apa puan. pun line slow. Sorry. Pelajar saya ada lagi? Ada line slow sikit. Lain Sampai saya semua. makan. Saya bagi contoh aplikasi yang boleh hantar maklumat seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan kita ada Facebook. Semua aplikasi kita boleh hantar mesej atau kita boleh berhubung dengan orang. Contoh kalau kita dalam organisasi bekerja, supervisor tadi ni dia nak suruh orang bawahan dia membuat kerja. Macam mana? Okay, dia tak ada dekat office ataupun dia tak ada dekat syarikat. Dia hantarlah WhatsApp. Dia kata, Ahmad, petang nanti tolong saya tengok mesin nombor 3. Dia kata macam tu. Itu ada satu jenis komunikasi oral. Kita hantar mesej ke dalam WhatsApp. Dan mesej tu kita kena ingat dalam komunikasi kita perlu ada dua perkara. Kita kena ada penghantar dan penerima.
Kalau kita ada penghantar tapi kita ada penerima, komunikasi tak dapat dijalankan. Sama juga. Kalau kita ada penerima tapi kita ada penghantar, komunikasi tu tak dapat dijalankan. Kat sini faham? Faham. Okey. Jenis komunikasi ada berapa, Alia? 2. Okey, pandai. Saya teruskan boleh? Boleh. Okey, seterusnya saya nak terangkan mengenai kitaran komunikasi berkesan. Kenapa kita panggil dia kitaran? Sebab dalam komunikasi tu kita nak tahu dia berkesan atau tak, sampai tak maklumat tu kepada orang yang kita nak dia tahu apa yang kita nak sampaikan tu. Dalam setiap komunikasi kita kena ada 6 perkara ni. 6 perkara tu apa? Kita kena macam saya cakap tadi, kita kena ada penghantar. Lepas kita ada penghantar, kita kena ada apa dekat dalam kitaran ni? Kita kena ada encode. Lepas tu kita kena ada saluran. Lepas tu kita perlu decode, penerima dan maklum balas. Okey, penghantar tu siapa? Itulah, kita orang yang membuat keputusan untuk menyampaikan maklumat tu kepada orang lain. Okey, yang kedua kita ada encode. Apa pula encode ni kan? Encode ni proses memberi simbol. Simbol macam mana? Macam saya cakap tadi. Seorang supervisor dia nak suruh pekerja dia membuat kerja. Simbol dia apa? Simbol dia membuat kerja. Faham? Faham tak apa yang dimaksudkan? Encode tu maksud dia Pemberian simbol. Okay, seterusnya saya sambung dengan saluran. Saluran apa pula digunakan? Okey, contoh macam supervisor tadi dia tak ada dekat Malaysia. Macam mana dia nak sampaikan maklumat dekat pekerja dia? Oh, dia boleh guna WhatsApp macam saya cakap tadi. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram, ada message. Itulah saluran yang dia akan gunakan untuk dia hantar message kepada pekerja dia. Seterusnya kita ada decode. Decode ni apa pula? Decode ni proses menterjemahkan message tadi tu. Okay, lepas tadi supervisor ni dia dah ada simbol. Simbol apa? Message apa yang dia nak hantar tu kan. Lepas tu dia dah tahu dah saluran apa dia nak guna. Dia nak guna WhatsApp. Okay, lepas dia tahu saluran apa dia nak guna, dia kat decode ni lah akan menterjemahkan apa sebenarnya dia nak bagi tahu dekat dia punya pekerja ni. Apa yang dia nak bagi tahu kat Ahmad tadi tu. Kemudian lepas dah menterjemah dekat decode ni, barulah sampai kepada Ahmad. Ahmad ni siapa? Ahmad ni adalah penerima. Okay, lepas dah sampai ke Ahmad ni, Ahmad pun bacalah WhatsApp tu. Betul tak apa sama yang macam penghantar tadi ni, macam supervisor dia nak tadi. Supervisor dia nak apa? Supervisor dia tadi nak dia tu tolong betulkan mission nombor 3 tadi. Betul tak apa yang Ahmad ni faham? Sama tak macam yang tadi supervisor dia sampaikan? Kalau betul, nanti Ahmad ni bolehlah beri maklum balas balik kepada penghantar dia, supervisor. Okey, maklum balas macam mana? Ahmad ni bertindaklah pergi betulkan mission tadi tu. Faham? Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Faham. Tapi contoh lah kan. Yang ini kan based on komunikasi. Macam mana kalau kita berkomunikasi berdasarkan maybe dari handphone, kadang-kadang sama juga atau berbeza? Macam mana tu? Maksudnya kalau dia berkomunikasi macam mana tu? Daripada telefon? Betul. Sama juga macam tadi saya bagi tahu dia nak bergarang kan. Sama juga contoh saya bagi contoh yang mudah lah. Nabila bersembang dengan Alia dalam WhatsApp. Nabila ni nak ajak Alia makan nasi lemak. Nasi lemak dekat depan kolej kita. Penghantar dia siapa dalam sini, Nabila? Yelah. Ya puan. Nabila. Okay, Nabila tu dia adalah penghantar. Lepas tu apa dia punya simbol? Simbol dia nak makan nasi lemak tadi tu. Faham tak? Faham. Okay, selepas tu saluran apa yang Nabila guna nak WhatsApp dengan Alia tu? Nabila bermesej dengan Alia pakai apa? Telefon. Telefon juga. Dan aplikasi apa awak yang guna? Aplikasi apa yang awak guna tu? WhatsApp. Saluran tu lah saya nak tahu. Okey, penghantar tadi tu Nabila, kita dah tahu. Nabila ni nak ajak Alia makan nasi lemak. Encode dia, simbol dia apa? Nasi lemak. Saluran dia apa? Tu tadi Nabila kata dia guna WhatsApp. Okey, lepas dia guna WhatsApp, decode tu apa?
dekat sinilah mesej tu kita nak terjemahkan. Apa sebenarnya yang Nabila ni nak cakap dekat si Alia ni? Okey, penerima siapa? Nombor 5 ni. Penerima tadi Alia tadi. Faham tak? Lepas tu dah sampai contoh. Mula-mula Alia WhatsApp. Hai Alia. Mula-mula Nabila, maafkan saya. Mula Nabila WhatsApp kepada Alia. Hai Alia. Jom pergi makan nasi lemak. Okey. Lepas tu dekat tu lah. Dah sampai dekat Alia ni. Alia pun terjemahkan apa yang Nabila di WhatsApp ni. Oh, Nabila nak ajak makan nasi lemak. Macam tu. Betul maklum balas. Kalau betul si Alia ni faham yang Nabila nak ajak makan nasi lemak, dia akan reply, okey jom, macam tu. Faham? Faham. Dah faham? Nabila ada? Faham Tuan, faham. Okey. Konsep dia sama je. Okey, faham? Faham. Okey, boleh saya teruskan? Ada apa-apa soalan lagi? Aina ada soalan? Tak ada, faham. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Kalau saya tanya soalan boleh jawab? InsyaAllah. Alia, Jawab. Alia ada? Ada. Okey, saya nak tanya apa maksud decode? Tu perlu saya bantu. Alia siapa jawab nak bantu Alia. Ada yang nak boleh bantu Alia? Aina boleh. Dia pesan tadi fokus dalam kelas saya. Saya. Okey, Aina nak jawab. Okey, Aina nak jawab semua ke nak jawab satu-satu? Aina nak bagi contoh. Saya nak dengarlah contoh situasi. Saya nak chat Nabila ajak pergi keluar. Okey, macam mana tu? Penghantar tu saya, anchor tu ajak keluar. Okey, Saluran saluran. handphone, WhatsApp. Okey, WhatsApp je. Korang ni gunalah aplikasi lain, FaceTime ke. iMessage. Nabila pakai WeChat. Okey, dekat WeChat. Boleh. Okey, lepas tu sambung. Jika tu mesej yang sampai dekat Nabila. Lepas tu Salah. Penerimanya penerima tu siapa? Penerima tu Alia ke? Nabila. Okey, betul. Maklum balas? Maklum balas tu apa yang di-reply oleh Nabila. Betul. Terima kasih Aina. Sama Puan. Terima kasih Aina. Okey. Alia fokus ya. Nanti saya tanya lagi. Baik Puan. Saya sambung. Boleh saya sambung? Boleh. Okey. Terusnya dekat sini kita ada saluran komunikasi berkesan. Di saluran komunikasi berkesan ni terbagi kepada 3. Yang pertama kita ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi lateral atau horizontal. Atau yang kita lebih mudah faham, mendatar. Komunikasi ke bawah ni macam mana? Okey, kita dalam satu syarikat. Dalam satu syarikat ni, Aina dia adalah hari ni saya bagi dia jawatan kerani sumber manusia. Nabila pula saya bagi jawatan dekat dia hari ni kerani front desk. Okey. Ke bawah ni macam mana? Tadi kan saya kata Aina ni dia kerani sumber manusia, Nabila ni kerani front desk. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat pengambilan pekerja baru. Aina ni dia kata dekat dia punya anak buah lah. Okey, hari ni kita ada pengambilan pekerja baru. Okey, jadinya pekerja-pekerja baru pun dah datang kepada syarikat A ni. Okey, nama syarikat kita syarikat A. Lepas ada pekerja-pekerja datang, mestilah pekerja-pekerja ni datang terus pergi kat front desk kan, pergi jumpa Nabila. Nabila pun dah buatlah pendaftaran apa semua dekat pekerja-pekerja baru ni, orang yang temuduga nak datang temuduga ni kan. Okay, lepas tu Aina ni dia nak suruh calon temuduga ni masuk ke bilik dia untuk dia temuduga kan. Macam mana dia nak bagi arahan? Dia bagilah arahan dekat si Nabila ni.
Dia cakap mungkin dia call ataupun dia WhatsApp. Okey Nabila dah boleh panggil calon pertama naik ke bilik saya. Macam tu lah kita panggil komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ni dia selalu dalam bentuk arahan. Arahan macam mana? Macam tadi saya cakap. Aina dia bagi arahan dekat Nabila untuk suruh calon temuduga tu masuk ke bilik dia. Itu yang kita masuk komunikasi ke bawah. Maksud siapa? Sebab Aina ni dia orang atasan yang menyuruh kepada orang bawahan ni menyampaikan maklumat kepada temuduga tadi. Faham? Kiranya Nabila tu orang bawahan saya lah kan? Ya, betul. Faham. Tapi bila Komunikasi ke atas pula macam mana? tapi kalau saya naik ya? pangkat saya yang jadi ketua lah kan. Ya, betul. Saya bagi contoh, jangan bergaduh ya, saya bagi contoh dulu. Jadi kalau kita dalam organisasi bekerja, sebab semua nak bekerja kan nanti kan. Okay, komunikasi ke atas pun macam mana? Tadi, Nabila ni kan saya kata dia kerani front desk. Okey, dia pula dia nak menyampaikan aduan. Dia nak sampai, dia kata dia penat kerja 85, dia tak ada rehat apa semua. Okey, dia nak sampaikan dia ni dekat pejabat buruh. Itulah dia sampaikan aduan dia ni dekat pejabat buruh. Itulah salah si Aina tadi. Waktu bekerjanya, pegawai sumber manusia ni tak menjaga kebajikan pekerja dia. Nabila penat. Nabila pun jumpalah dekat pejabat buruh. Bagi tahulah dia punya kerani sumber manusia ni tak jaga kebajikan pekerja apa semua. Komunikasi ke atas macam tu lah. Nabila tadi bagi aduan kepada pejabat buruh. Maksud dekat sini komunikasi ke atas adalah selalunya dalam bentuk aduan ataupun nak memberi cadangan. Macam tu. Faham? Faham. Okay, akhir sekali kita ada komunikasi mendata. Mendata ni macam mana pula kan? Mendata ni contoh, kita kan kalau dalam syarikat, kita kan ada pegawai keselamatan, kita ada cleaner. Macam mana kalau kita berkata mendata tu? Mendata tu sama taraf. Tapi saya bagi, kalau contoh macam pegawai keselamatan ni dia bercakap dengan cleaner. Macam tu lah dia bertukar pendapat. Sebab tu kita panggil dia mendata. Ataupun kerani sumber manusia tadi dia bercakap dengan kerani kewangan. Itu yang komunikasi mendata lah. Faham? Faham. Saluran komunikasi betul lah apa? 3. Okey, betul. Boleh saya sambung? Puan, Boleh. kita tandas. Boleh. Okey, Alia pergi tandas dulu. Boleh, Puan. Okey, saya sambung ya. Aina ada? Ada. Nak minta baca boleh kemahiran komunikasi perhubungan ni? Baca semua ke? Ya. Kemahiran komunikasi perhubungan. Ada 2. Yang pertama, tunjukkan sikap yakin. Personaliti yang kurang berkeyakinan semasa bercakap akan memberi tanggapan bermacam ragam dari pihak penerima. Yang kedua, elakkan suasana tegang. Berkomunikasi dalam keadaan yang menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Aina. Okay, dekat sini saya terangkan. Kemahiran komunikasi perhubungan. Yang pertama kita ada tunjukkan sikap yakin. Personaliti yang kurang berkeyakinan semasa bercakap akan beri tanggapan macam ragam dari pihak penerima. Apa yang dimaksudkan sini? Maksudnya dekat sini maksud saya, bila kita bercakap, perasan tak kalau ada setengah orang dia bercakap, dia macam mumbling. Tu tak mumbling tu apa? Mumbling tu macam dia nak bercakap tapi macam tak keluar perkataan dia macam nyanyi macam tu. Macam mana orang nak faham kan? Macam mana orang nak faham apa dia sampaikan? Macam tu lah. Yakin tu pula satu lagi, bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok muka dia. Jadi janganlah tunduk. Kalau kita tunduk, macam mana orang tu nak tahu apa yang kita nak sampaikan? Macam tu. Contoh kita ni sebagai seorang pelajar, kita nak minta dana untuk buat program. Kalau kita cara cakap kita tu tak meyakinkan, macam mana orang tu nak bagi dana kat kita? Betul tak? Betul? Aina ada? Nabila ada? Betul. Okey, saya sambung yang seterusnya. Elakkan suasana tegang. Suasana tegang ni macam mana? Elakkan bila bercakap, contohlah kalau awak ni memang jenis seorang yang cakap tu lantang, cakap tu pakai lepas. Cuba kalau bercakap tu, jangan nak cari gaduh dengan orang, cakap baik-baik supaya kalau contohlah macam kita berwhatsapp dengan orang kan, kita kata okey AY tapi mungkin pihak sana rasa okey tu macam kita marah. So
dalam keadaan ni kita kena janganlah buat keadaan, kita bagilah orang tu faham sebenarnya kita tak marah, kita memang cara tak kita macam tu. Sebab kita tak nak ada miscommunication tu. Ataupun contoh kalau orang tu macam, kau dah marah tu marahlah, dia kata macam tu kan. Kita cuba bergurau dengan dia. Sebab bila kita komunikasi tu dengan dalam keadaan tegang, macam mana komunikasi tu nak berkesan kan? Macam mana penyampaian maklumat tu nak sampai dengan tepat. Macam mana orang tu pula nak faham apa yang kita cuba sampaikan. Kat sini faham? Faham. Okay, boleh saya sambung? Boleh. Okey. Terusnya kita ada tata cara berkomunikasi pula. Tata cara berkomunikasi ni kita ada 5. Yang pertama apa Nabila? Nabila ada? Tidur. Apa? Okey, Nabila pergi tandas, tak apa saya sama je. Tata cara komunikasi yang pertama kita ada menggunakan bahasa yang mudah. Macam awal-awal tadi saya cakap, kita kena guna bahasa yang semua orang faham. Yang kedua kita ada awasi bahasa gerak-geri. Contohlah kalau kita ni jenis bercakap menggunakan tangan macam ni tangan kita. Janganlah tiba-tiba kita terkeluar jari yang tak patut ke apa kan. Yang ketiga kita ada jaga nada suara. Kalau kita cakap dengan orang tu, janganlah kita tinggikan suara. Kita cakap dengan nada yang sesuai. Yang keempat kita ada dengar dan maklum balas. Lepas kita dah dengar orang bercakap, kita berilah maklum balas. Janganlah kita diam je. Macam mana lah orang tu nak faham kita kan. Lain sekali biasakan setiap kali bercakap dengan orang tu, ucapkan terima kasih. Faham? Faham Puan. Okay. Boleh saya sambung lagi? Boleh. Kalau saya suruh terangkan ni faham? Boleh, faham. Okey, apa yang dimaksud dengan awasi bahasa gerak-geri? Siapa ada dalam kelas saya nak jawab? Saya. Okey, Aina nak jawab apa? Awasi bahasa gerak-geri tu dia macam bila bercakap jangan terlampau gunakan anggota badan yang macam nanti dia serabut. Macam kita bercakap tangan kita bergoyang-goyang ke, lepas tu keluarkan jari yang tak patut ke. Kalau yang bercakap jenis pukul-pukul orang tu boleh ke? Tak boleh. Okey, betul. Alia Nasrin ada? Ada. Nabila ada, okey. Alia nak jawab, Alia jawab boleh? Boleh. Okey, Alia nak jawab yang mana? Jaga nada suara. Maksud dia bila bercakap dengan orang tu guna nada suara yang sesuai, jangan terlampau tinggi dan jangan terlampau rendah. Okey, betul. Nabila masih ada dalam kelas saya? Tandas. Tandas, okey. Kalau saya nak revise balik, agak-agak awak ingat tak? Ingat. Jenis komunikasi tadi kita ada berapa? 2. 3. 2. Apa 2 tu Alia? Lisan dan oral. Betul. Aina 3 ya? Salah Puan. Okey. Tata cara komunikasi kita ada berapa? 3. Tata cara saya tengah tunjuk sekarang kita ada 5. 5. Saluran komunikasi kita ada berapa? 3. Okey, betul. Bagus student-student saya ni. Ya. Kalau sekarang semua mengantuk ke masih ada tenaga? Masih ada tenaga. Tenaga. Kita main game sikit boleh? Boleh. Okay. Alright. Kat sini saya nak minta yang ada telefon tu keluarkan telefon. Scan yang apa saya bagi ni. Nampak tak? Nampak? Mana tak ada. Sekejap ya, saya buka. Sekejap, saya buka. Semua dah ready ke? Tak sabar ke nak main game? Cikgu nombor 1 dapat apa? Nombor 1 saya belanja the cake coklat. Okey. Nampak tak? Naslim. Nampak? Dah masuk. Cikgu bagi saya 3 minit. Boleh.
Sangatlah 3 minit. Handphone tak bagi kerjasama. Sabar. Dah, saya nampak ada seorang masuk. Jap cikgu. Okay, boleh saya bagi masa, boleh. Cakap ni apa yang saya ajar semua faham? Alia boleh faham? Sementara kita tunggu Aina. Aina okey? Okey, dah 2 Okey. orang. Saya start ya. Okay, bye. Comel je cikgu. Okay. Untuk menghasilkan komunikasi yang berkesan, apakah perkara yang perlu kita ambil kira? Komunikasi, maafkan saya ada typo sikit, komunikasi lisan, komunikasi oral, kemahiran dalam bertutur atau khalayak yang menjadi sasaran. Betul. Siapa tu? Tak ada orang yang jawab. Kejap sangat ke masa saya Tak bagi? jawab. Cepat sangat. Oh, maaf. Tak apa, kita ada soalan lagi, Anggukan kepala adalah contoh gerak-gerik bahasa bertutur. Betul atau salah? Kenapa tak sempat jawab lagi ni? Oh, ya ke? Sangat. Maafkan saya. Maafkan saya puan. Maklum balas adalah spontan di dalam komunikasi. Betul atau salah? Jawab cepat. Betul. Bagus. Seterusnya kita soalan keempat. Apakah selangor? Ni soalan bonus. Apa selangor tu? Sejenis budaya, sejenis kumpulan etnik, logat atau bahasa daerah, ungkapan yang sangat tidak formal. Alah, dia adalah ungkapan yang sangat tidak formal. Okey, seterusnya. Soalan terakhir. Pasal komunikasi hanya melibatkan satu hal komunikasi saja. Betul atau salah? Betul. Terima kasih. Kita tengok siapa yang menang. Anak ayam. Tanya. Dapat kek coklat. Cikgu nombor 2 kek. Nombor 2 saya bagi kasih sayang. Alamak. Dapat Okey. kek coklat. Saya dah cukup kasih sayang. Seterusnya, sementara tu saya nak bagi awak kertas penerangan. Saya nak minta keluarkan telefon bimbit lagi, boleh? Boleh. Boleh Okey, boleh scan QR ni. Okay, semua boleh scan QR ni. Boleh. Puan 1 minit lagi Puan. Okay, boleh. Maafkan saya. Biar masa yang lama. Scan dulu kertas Tak penerangan apa ni. puan. Sudah. Semua dah Dah scan? puan dah. Dah Puan dah. Laju. Okey. Dalam kertas penerangan tu ada beberapa soalan. Nanti awak boleh jawab, okey? Boleh. Okey. Baca dulu. Lepas nanti boleh apa-apa tak Boleh, faham, Puan. boleh tanya saya, okey? Okey, Boleh. dalam tu ada sekali kertas tugasan di bawah dia. Nanti boleh jawab minggu depan
hantar kat saya pada hari Isnin pagi, okey? Okey. Boleh. Okey. Kesimpulan daripada kelas hari ini, saya harap semua dapat faham apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan, saluran komunikasi, kemahiran komunikasi berkesan dan tata cara berkomunikasi. Okey? Okey. Boleh? Saya tamatkan kelas pada hari ini dan saya harap kertas tugasan saya bagi tu sila hantar pada saya Isnin pagi, okey? Ketua kelas kutip. Okey. Cikgu naik kelas subjek apa? Next Wan class ada saya sampel pasal. next class saya kita akan belajar peralatan komunikasi pula. Okey. Okey. Sebelum tu seterusnya kita akan belajar kemahiran asas perundingan dalam komunikasi juga minggu depan. Okey Puan. Okey. Terima kasih Terima kasih Puan. semua. Terima kasih. Alright, terima kasih.